Bayangkan Sabah tanpa dominasi parti tempatan. Siapa yang akan benar-benar menjaga suara rakyat negeri ini? Inilah persoalan besar yang kini cuba dijawab oleh sebuah parti lama yang pernah menjadi kuasa besar dalam politik Sabah. Berita ini asalnya ditulis dalam bahasa Inggris, berita yang bertajuk PBS wants to be catalyst in ensuring local parties dominance in Sabah yang dibawakan oleh terantang.com. Parti Bersatu Sabah atau lebih dikenali sebagai PBS yang pernah lahir dari gelombang kebangkitan politik anak negeri pada tahun 1985 kini tampil dengan tekad baru dalam mesyuarat agung tahunan bahagian Kyulu yang ke-40 pada 19 Ogos lalu. Pimpinan PBS menegaskan mereka mahu menjadi pemangkin kepada kebangkitan semula dominasi parti-parti tempatan di Sabah. Ketua Penerangan PBS merangkap Ketua Bahagian Kyulu, Datuk Joniston Bangkuai menegaskan bahawa sejak tahun 1985, kerusi Kyulu tidak pernah jatuh ke tangan parti lain selain PBS. Beliau menganggap rekod tanpa kalah selama hampir 4 dekad itu sebagai bukti rakyat masih mempercayai perjuangan berteraskan parti tempatan. Menurutnya, PBS bukan sahaja parti politik tempatan yang tertua masih bertahan di Sabah, malah pengalaman panjang kami menunjukkan bahawa parti ini kekal relevan dan tidak hanya bergantung pada nostalgia masa lalu. Mesyuarat ini telah dirasmikan oleh Setiausaha Agung PBS, Datuk Julita Majungki, yang hadir mewakili pemangku Presiden Parti, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Turut hadir ialah Timbalan Presiden Datuk Seri Jahid Jahim, Datuk Seri Dr. Yi Mo Chai, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Kyulu, Datuk Janih Bamud, serta Ketua Bahagian Parti Star, Terence Sinti. Kehadiran pimpinan daripada gabungan parti GRS ini memberi isyarat bahawa PBS masih dianggap pemain penting dalam mengekalkan keharmonian politik negeri. Joniston dalam ucapannya turut mengimbas kata-kata bekas Presiden PBS, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, yang pernah menyamakan semangat akar umbi Kyulu sebagai satu serangan Kyulu. Semangat juang yang teguh dan pantang menyerah. Namun, kata beliau, semangat ini tidak boleh hanya bergantung pada sejarah semata-mata. Sebaliknya, mesti diperkaya dengan idea-idea baharu serta lebih inklusif agar terus relevan dalam landscape politik moden. Walaupun ucapan itu dibuat dari perspektif Kyulu, Joniston menekankan bahawa roh perjuangan Kyulu itu sebenarnya mencerminkan kekuatan PBS di seluruh Sabah. Tambahnya lagi, peranan PBS dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS bukan sekadar menjadi satu lagi komponen, tetapi sebagai penjaga kestabilan dan keharmonian dalam koalisi. Kesetiaan dalam sesebuah gabungan tidak bermakna kita menjadi pak turut. Kesetiaan PBS bukanlah buta, sebaliknya berasaskan kepada penghormatan yang perlu diperoleh, jelasnya dengan penuh maksud tersirat. Beliau juga memberi jaminan bahawa komitmen PBS ke hadapan ialah memastikan suara rakyat Sabah, khususnya suara tempatan, tidak diketepikan dalam apa jua keputusan politik dan pembangunan. Ini penting memandangkan Sabah sedang melalui fasa transformasi besar dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Jika kita menoleh ke belakang, PBS pernah menjadi parti yang menggegarkan arena politik negeri apabila menumbangkan kerajaan berjaya pada 1985 di bawah kepimpinan Tan Sri Pairin Kitingan. Namun, selepas beberapa dekad, pengaruhnya semakin menurun apabila munculnya parti-parti baharu dan gabungan besar dari semenanjung. Kini, dengan wujudnya GRS, persoalan sama ada PBS masih mampu menjadi kuasa dominan kembali menjadi topik hangat. Tetapi disinilah timbul kontroversi yang tidak boleh dielakkan. Adakah PBS benar-benar masih relevan atau sekadar hidup atas nama sejarah?
Dalam politik Sabah, parti tempatan sering melaungkan retorik parti tempatan untuk rakyat Sabah. Namun hakikatnya, ramai pemimpin juga tidak segan bekerja sama dengan parti-parti semenanjung apabila kepentingan kuasa menjadi taruhan. GRS sendiri adalah contoh gabungan parti campuran. Ada parti tempatan, ada juga parti yang akarnya dari Kuala Lumpur. Jadi, persoalannya sejauh mana PBS boleh memastikan suara tempatan tetap dominan tanpa tunduk kepada pengaruh politik pusat? Lebih menarik lagi, penyataan Johnston bahawa kesetiaan PBS bukan buta seakan memberi isyarat halus bahawa ada ketegangan dalam GRS. Apakah PBS sedang menghantar mesej kepada rakan-rakan gabungan lain, terutamanya kepada Parti Gagasan Rakyat Sabah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Chinor, bahawa mereka tidak akan sehadar menjadi pengikut? Adakah ini petanda awal pergeseran yang boleh meretakkan GRS menjelang PRU akan datang? Rakyat Sabah pastinya tertanya-tanya, adakah ini sekadar retorik untuk menaikkan semangat ahli parti atau benar-benar strategi untuk mengembalikan dominasi PBS dalam politik negeri? Bagaimana pula dengan parti-parti lain seperti Warisan, Star atau PKR Sabah yang turut bersaing merebut pengaruh? Satu perkara yang pasti, meskipun PBS mendakwa masih menjadi suara rakyat, sejarah menunjukkan bahawa politik Sabah sentiasa penuh kejutan. Parti yang kuat hari ini boleh rebah esok, dan rakyat Sabah kini semakin kritikal. Mereka tidak lagi mahu hanya janji tetapi bukti nyata. Inilah yang membuatkan kita tertanya-tanya, adakah serangan Kyulu mampu menjadi inspirasi kebangkitan semula PBS di seluruh negeri, atau sekadar slogan nostalgia yang tidak lagi berbekas dalam hati generasi baharu pengundi Sabah? Sahabat sekalian, inilah persoalan besar yang perlu kita renungkan bersama. Adakah PBS akan benar-benar bangkit semula atau sekadar hidup sebagai bayang-bayang masa lalunya? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Adakah anda percaya PBS masih relevan? Atau sudah tiba masa parti baharu mengambil alih suara rakyat Sabah? Tekan butang like, share video ini dan subscribe untuk tidak ketinggalan berita politik paling panas dari channel ini. Sekian, kita jumpa lagi.